Ada yang bebai ke? Dia tulis apa ni mau hukum Yahudi semua. Allah, Yahudi pula. Kita pergi pasar raya semua tak payah buat apa pun, main tahun ni lah masjid pula kira apa semua. Dia buat macam warung lebih pula. Janganlah buat macam tu. Jangan buat tegar tu. Cukup kita tak mau. Katalah nama kluster apa ke, Sivarangga ke apa kluster pun mailah, tapi dia jangan sebut nama masjid dengan surau. Sebab apa? Sebab geng masjid, geng surau memang dia patuh SOP. Setakatlah saya tengok dua je institusi di dunia ni, di Malaysia ni yang patuh betul-betul. Satu masjid, surau semua masjid umum ibadat ni lah. Masjid surau memang betul dia ikut tu. Nombor dua, sekolah. Subuh pagi tu Nabi selak tirai di rumah, Nabi senyum. Semua sahabat nampak Nabi senyum. Senyuman Nabi tu sangat ceria, dan senyuman tu kayak macam Nabi tak sakit dah lah. Kami tengok Nabi senyum tu, kami rasa macam seronok sangat lah. Kami bertunggu Nabi nak jadi imam. Ingat gaya macam tu dah sihat elok lah tu, Nabi nak main lah. Yang tu lah senyuman terakhir yang kami lihat Nabi SAW senyum. Selepas tu kami tak tengok lagi Nabi. Nabi meninggal pada hari Isnin, sama 12 Rabiul Awal juga, tahun ke-11 Hijrah, waktu duha. Waktu duha sama juga. Dan keadaan selepas wafatnya Nabi SAW tu sangat agak kucak kacir lah. Alimul Hakim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Imam ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga akan kehadiran kita pada malam ni, insya-Allah Allah akan beri kita sedikit kefahaman tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan tengok kitab kita Bahrul Mazi, Babu Maja'a fil qiraati fil maghribi. Bab yang datang ia pada menyatakan bacaan imam pada sembahyang maghrib. Baik, malam ni kita masuk dalam bab berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sembahyang. Saya bulan lepas kita mula kuliah di sini selepas PKP tu, dan bulan ni adalah bulan pertama lah kita baca kitab. Bulan lepas saya tak baca kitab. Saya bawa satu hadis dekat tuan-tuan sebagai permulaan kita tu. Dan kita masih dalam bab berkaitan dengan sembahyang. Kita masuk dalam bab kalau kita jadi imam, apa surah-surah yang sepatutnya yang boleh kita baca waktu kita sembahyang maghrib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab yang telah datang pada menyatakan bacaan imam di dalam sembahyang maghrib. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah sembahyang maghrib itu sunat bagi imam membaca surah yang pendek-pendek kemudian daripada Fatihahnya, sebagaimana yang tersebut dalam masalah yang ke-444 ini. Dan ada pula Nabi SAW sembahyang maghrib dengan membaca surah yang panjang seperti yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Baik, bila kita jadi imam waktu maghrib, maka sunat kita ni membaca surah yang pendek-pendek, kebiasaannya lah. Tetapi pada malam ni kita nak tengok satu hadis Nabi SAW yang Nabi pernah membaca satu surah yang agak panjang di dalam sembahyang maghrib. Hadis itu adalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an ummihi Ummi Fadl qalat kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun ra'sahu fi maradihi
fasalla al-maghriba faqala bil mursalati fama sallaha ba'du hatta laqiyallah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, dia kata daripada maknya Ummu Fadl, satu hari Nabi SAW keluar mai dekat kami, wa huwa asibun ra'sahu, Nabi ikat kepala dia. Sebab apa Nabi ikat kepala dia? Sebab ini adalah cerita atau cebisan kisah yang berlaku di hujung-hujung kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hujung-hujung kehidupan baginda. Dan Nabi tu sakit. Bila sakit, satu riwayat menyebut memang kain tu kalau kuning, diikat di kepala, diketatkan. Satu lagi menyebut disebabkan ramuan, disebabkan ubat-ubatan, petua dan sebagainya yang digunakan, diikat. Kain tu putih, tapi disebabkan ada benda-benda daun, macam kita herba lah, bahasa kita mudah, diikat di kepala tu menyebabkan kain tu jadi putih, kain tu jadi kuning, kesan daripada ubat tadi tu. Nabi SAW mula sakit ni tuan-tuan bila? Lebih kurang 11 Safar. Nabi SAW mula sakit. Sakit Nabi disebabkan apa? Disebabkan Nabi SAW sebut kepada Aisyah, aku sakit disebabkan daging beracun yang aku telah makan peperangan dalam Khaybar, aku makan. Khaybar 7 Hijrah dan Nabi SAW wafat 11 Hijrah. Jadi kesan dia tu agak lama lah, 4 tahun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab satu orang Yahudi perempuan, dia letak racun yang kuat lah dalam tu. Bila dia letak racun yang kuat, Nabi SAW dijemput oleh satu orang perempuan Yahudi ni. Nabi makan lah. Masa Nabi makan, daging tadi tu dengan izin Allah, dengan mukjizat Allah, daging tu beritahu, kata wahai Rasulullah SAW, aku ni telah diletakkan racun, jangan makan aku. Maka dalam hadis Nabi kata, Nabi angkat tangan, maknanya simbolik, semua berhenti macam tu. Nabi habaq macam tu, jangan makan. Ada sahabat dah terletak di mulut, dah ada yang dah meninggal sebab racun tu sangat menular sangat kuat dalam badan. Cak dia pergi cepat tu. Dia macam cepat sangat lah, macam kluster siwarangam atau apa. Punya kluster kan, siwarangga. Apa nama siwarangga tu? Dia laju. Dia super spread. Dia cepat. Kalau biasa tuan-tuan, COVID ni 1 meter. Kalau kita dekat dengan dia tu, kita pegang dia, nafas atau ayat liau, dia boleh cepat. Tapi yang kata siwarangga ni, aku tak tahu nama, canggih sangat. Mungkin dia Siwaji the boss punya kot. Dia main pada luar punya tu. Dia macam mantap sangat tu. Dia punya level coverage dia tu macam DG dengan Celcom. Maknanya tuan-tuan duduk sini, brother yang nak kena tu, dia duduk di kedai runcit di hujung tu, dia boleh kena apa, walaupun dia duduk jauh. Sebab ada kes orang yang kena tu, dia tak pi makan di kedai si Kanak Saleh tu, dia tak pi mana tempat-tempat dia duduk rumah je. Tapi virus tu dia main cari. Dia main tahap macam tu. Jadi cepat sangat, laju-laju. Selangor ada kes, surau apa ke tutup. Tadi saya dapat surau apa ke tutup dah. Sebab dia tu pernah pergi surau, Kulim, Perlis pula lagi, dia duduk main pula. Kata kita doa pada Allah supaya rangkaian tu putus balik lah. Sekali lagi, cantik je lah semua. Sikit je manusia tak ikut cakap, kuarantin je masa ni. Percaya lah. Kita ingat kata seriat dah, boleh lah kot percaya. Percaya apa? Dia pergi merata-rata dengan gelang tu. Allahu Akbar. Jadi kita hak main masjid surau ni tuan-tuan, kalau boleh kita ada lah ni. Dia kuliah tak pakai lah, tapi kita pakai lah, bawa sejadah apa semua. Kita tak mau face mask tu semua kita pakai. Kita tak mau apa, nama agama terpalit sekali lagi, kita tak mau. Cukup itu dah, rata-rata masjid kita pun jadi tak syok lah.
Jadi bila Jabatan Agama buat SOP macam ni, kita kena main scan, tulislah nama tuan-tuan. Walaupun kita sihat, tulis nama. Tulis nama tu, tuan-tuan tahu supaya apa? Kalau ada geng tu dia kena, mereka akan cek track dia, mana hampi. Kata dia main masjid, jadi senarai orang yang main masjid pada hari yang dia main tu, mereka boleh hampa tolong pergi buat swab test tengok sat macam mana. Sudah tujuan dia. Tapi kalau nama kita tak ada, polis pun tak akan hubungi kita. Jadi kita pun tak tahu kita sakit. Kita pergi dekat anak, isteri, keluarga, yang tu yang ni apa semua. Oh, jadi salah tuan-tuan. Jadi susah. Jadi sebenarnya tuan-tuan tulis dalam tu. Ada yang bebai ke? Dia tulis apa ni, mau hukum Yahudi semua. Allah, Yahudi pula. Kita pergi pasar raya semua tak payah buat apa pun, main tani lah, masjid pula, kira apa semua. Dia buat macam warung lebih pula. Janganlah buat macam tu. Jangan buat tegak tu. Cukup, kita tak mau. Katalah nama kluster apa ke, Sivarangga ke apa kluster pun, main lah. Tapi dia jangan sebut nama masjid dengan surau. Sebab apa? Sebab geng masjid, geng surau memang dia patuh SOP. Setakatlah saya tengok dua je institusi di dunia ni, di Malaysia ni, yang patuh betul-betul. Satu masjid, surau semua masjid umum ibadat ni lah. Masjid surau memang betul dia ikut betul. Nombor dua, sekolah. Sekolah pun sama juga, tak boleh bergerak. Dua tu lah yang ikut. Yang lain-lain pasal malam semua, pasal tani apa semua, pakat duk jalan tu memang tak terkawal dah. Jadi kita kalau tak ada kena mengena, kita kurangkan keluar yang tak ada faedah macam itulah. Okey, baik. Kita nak cerita Nabi SAW wafat. Macam mana saya boleh pergi sampai ke Sivarangga tu, atau situ masalah tu. Balik. Jadi sakit. Nabi SAW termakan ni apa tu. Perempuan tu Nabi SAW tanya kat dia, sebab apa racun aku? Perempuan tu kata kat dia, kalau hang betul Nabi, hang tak akan mati ya. Kalau hang set tipu, orang Pulau Pinang kata, kalau hang kaki ranjau, memang hang mati ya. Terbukti kata Nabi itu satu Nabi, tapi dia tak betul Islam lah. Tu perangai Yahudi. Dia saja, sebenarnya bukan dia hobi nak bunuh Nabi-Nabi ni. Yuqatiluna anbiya'ahum. Perangai mereka ni, dia suka bunuh Nabi-Nabi mereka. Orang Yahudi ni, dia satu perangai yang pelik yang ada kat mereka. Dia suka bunuh Nabi. Kalau Nabi tu cakap satu benda yang mereka rasa tak selesa, hukum hakam semua baru, dia bertangkap sembelih orang. Dia ni cakap banyak, bagi tak ada orang, perangai mereka. Dan sakit Nabi SAW tu, masa Nabi sakit ni tuan-tuan, Nabi minta izin dekat rumah Sayyidatina Maimunah. Nabi minta izin, inform dekat semua isteri-isteri, boleh tak kalau minta izin masa aku sakit ni, aku tak larat nak giliang dah, nak pergi sini, nak pergi rumah ni, nak pergi rumah ni, boleh tak aku minta izin supaya aku duduk di rumah Aisyah sahaja. Jadi hampa yang nak main ziarah, boleh lah main bila-bila. Aisyah ni dia mudah sikit, dia senanglah nak khidmat aku, nak ambil orang sakit ni, kita perlu tenaga sikit, nak angkat dia, nak bagi minum dia, nak lap-lap badan dia dan sebagainya. Isteri-isteri lain kata tak apalah, kalau macam tu biar dia duduk di sini, kami boleh main dalam celah-celah tu, kami main khidmat lah. Nabi SAW sakit beberapa hari, dan Nabi pakai kain di kuning ni, kita baca ansibun ra'sahu, ikat kepala dia. Kerana Nabi SAW sakit kepala yang sangat, Nabi ikat kepala, tarik macam tu. Dan Nabi SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. 4 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi keluar untuk jadi imam sembahyang maghrib. 4 hari belakang tu lah, Isnin, Khamis, Ahad, Sabtu, Jumaat tu. 3 hari itulah. Khamis 4 hari sebelum hari Nabi SAW wafat. Maghrib tu Nabi main. Tapi Nabi macam sakit tak sakit macam tu lah, dalam keadaan tak apa nak stabil kuat lagi, Nabi main. Dan Nabi masih boleh jadi imam masa tu. Ketika itulah Nabi SAW kata Ibnu Abbas, fasallal maghriba, Nabi imam sembahyang maghrib dengan kami. Faqara'a bil mursalat, Nabi baca SAW baca surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ni dia dekat nak habis, juzuk 29 nak habis, lepas Mursalat, lepas tu masuk surah Insan, lepas tu dia dah masuk Amma Yatasaalun dah, dia dah main hujung-hujung 29. Jumlah ayat dia
1.5 page atas, panjang sikit pada insan. Insan start bawah ni, dia atas sikit macam tu, lebih kurang 1.5 muka surat. Nabi pernah baca. Dan kata Ibnu Abbas, itu adalah semayang maghrib last Nabi jadi imam. Itu adalah semayang maghrib last Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Kemudian isyak start hari yang sama. Isyak tu Nabi tak boleh jadi imam dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi. Maka di sini kata ulama, simbolik khilafah itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menafikan kata-kata Syiah apabila mereka mengatakan Sayyidina Ali lah patut jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar ni dia overtake. Sebab tu mereka benci sangat ke Sayyidina Abu Bakar ni. Tuan-tuan jangan abang, memang mereka buat, kalau ada kita buat ceramah malam cinta Rasul, mereka dia ada satu malam kutuk Sayyidina Abu Bakar. Ada satu klip ceramah saya dengar tu daripada tokoh Syiah dia ceramah, tajuk malam tu ceramah dia adalah tajuk tak syok nak abang. Dia abang Sayyidatina Aisyah ni macam perkataan tu kita guna kat syaitan kan. Dia guna kat Sayyidatina Aisyah. Hari ini adalah hari yang Aisyah sedang dilaknat dalam neraka. Tajuk dia. Dia cerita sekarang ni kalau hangpa nak tahu, dia ni ditelangkupkan dia di ke belakang, biar rambut dia berjurai, dibakar dengan api neraka. Orang duduk di belakang tu semua, wah macam seronok sangat. Dia tengok, dia merepek dia. Tak nampak pun dia saja cerita daripada raja daripada tu semua. Dia duduk cerita macam ni, sekarang ni aku duduk nampak ni dia kena bakar ni semua. Memang Tuhan laknat dia apa semua. Cerita dia sejam tu cerita kutuk Sayyidatina Aisyah. Apa salah dia? Sebab dia menjadi anak pada Sayyidina Abu Bakar. Dia barang sangat. Kalau tuan-tuan tengok ada orang suka kutuk Sayyidina Abu Bakar, kutuk Sayyidina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia macam tu. Dulu saya pernah kuliah dekat satu kawasan kita ni lah, daerah kita ni, Timur Laut Masjid tu. Lama dah. Lepas saya kuliah, ada satu pakcik main, mamu pandang tak jemu ya. Dia main kat saya. Dia kata kat saya, Ustaz, anak saya baru balik daripada satu universiti lah. Universiti mana tak payah abang lah. Dia kata biasa ni dia kalau balik cuti ni mak dia nanti masak lah Ustaz. Suka nasi lemak, ayam rempah lah apa semua mak dia nanti buat lah. Mak dia seronok anak dia balik, nanti masak macam-macam. Pagi tu dah habis sembahyang subuh apa semua dah, apa dia lepak di bilik rehat semua. Dia turun dah pukul 8.30 sampai kata main sarapan siap dah dia turun. Masa dia turun tu dia main. Lepas tu biasalah dia makan dengan camca pagi tu. Dia kata saya tak apalah makan dengan camca, selalu kami semua makan dengan tangannya. Kita bukan Melbourne. Kita tak ni ya. Dia pun makan, tak apa dia makan. Masa yang makan tu saya kata biasa makan. Dia kata masa makan tu Ustaz, camca tu tersangkut dan terjatuh. Secara tiba-tiba mulut dia kata macam saya abang tadi lah. Tuan-tuan tengok ayat saya tak mau abang ayat tu. Kita guna syaitan, kita guna laknat. Sayyidina Abu Bakar kita guna radhiyallahu an. Buang perkataan radhiyallahu an, ambil hak atas, buang di bawah, gabung untuk Sayyidina Abu Bakar. Mulut dia spontan keluar benda tu. Sayyidina Abu Bakar macam tu. Saya pun kejut Ustaz. Saya kata dia, apa orang cakap tu? Dia pun buat tak tahu tu. Kalau orang tu melatah, maknanya benda tu dia selalu cakap. Jarang orang melatah satu benda yang jarang dia cakap. Contohlah, kita bawa barang, kita bertemu orang tu, apa benda tu keluar. Kalau muka tuan-tuan, muka warak ni, subhanallah, masya-Allah. Muka tuan-tuan jenis muka lain lah, mak hang lah terbalik lah apa semua, bapak hang lah. Tu kira okey lagi. Tu tepi kain, bawah kain, belakang kain semua macam-macam keluar tu lain lah. Tu ada agak, jenis tu ada agak. Geng masjid pun ada agak, mencarut tak kawal apa semua kan. Tapi tuan-tuan dah lah, ni batu uban lah, dan tu batu belah, batu bertangkup. Kawasan tu. Jadi dia bawa main. Saya kata kalau kita biasa duduk main dengan benda tu, baru kita melatah boleh keluar benda tu. Maknanya dia duduk di U tu, dia duduk kawan dengan siapa tak tahu, dia tu duduk selalu cakap lah benda tu. Dia ni pun duduk biasa lah benda tu. Saya kata balik check tengok kok dia minat dengan Syiah ke apa ke, dia duduk buat panggil kutuk sahabat Nabi ni.
antara budaya lah yang mereka budayakan dalam diri Syiah tu. Sayyidina Umar macam-macam lah. Tahu tak siapa bunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Abu Lu'lu' nama dia, Al-Majus, dia orang Majusi. Dia mai, dia bawa khanjar. Khanjar tahu orang Yaman suka pakai tu, macam pisau melengkung tu kan. Dia bawa dalam sembahyang dia, kelembung di atas dia, main sembahyang. Dia pi masa tengah sembahyang tu, dia bawa kat perut Sayyidina Umar, dia tarik, berodok perut dia keluar, isi-isi perut apa semua, darah-darah keluar. Lepas tu dia belah. Kubur dia terdekat dekat mana sekarang? Di Iran. Setiap tahun mereka akan buat kenduri macam maulid tu dekat dia tu. Oh, yang ni lah kita punya champion sebab dia pergi bunuh Sayyidina Umar. Dia ni memang kau hebat lah. Bubuh nama jalan nanti nama dia, buat auditorium besar-besar, bubuh nama Abu Lu'lu'. Jadi macam tokoh yang besar lah. Mereka hargai dia sebab dia lah bagus pergi bunuh Sayyidina Umar. Sebab apa mereka tak suka khalifah-khalifah ni semua? Sebab mereka ni, 3 orang ni menghalang Sayyidina Ali naik jadi khalifah. Mereka kira apa pun Sayyidina Ali je. Laula, kalau mereka kata sehingga hak jenis juahnya, mereka kata Jibril silap patut mau bagi wahyu kat Sayyidina Ali, dia silap pergi bagi kat Nabi SAW. Jibril pun dia pergi kutuk kat atas pula. Macam-macam. Ada lagi juah lagi, dia kata dia kata Sayyidina Ali itu Tuhan. Ada jenis melampau sekali, dia kata Sayyidina Ali itu Tuhan. Habis Allah pun dia bawa tepi, dia bawa Sayyidina Ali tu. Yang tu merepek tu. Okey. Dan Nabi SAW sakit, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Dan pagi Isnin dalam beberapa hari Nabi tak main sembahyang. Pagi Isnin tu Nabi SAW masa sahabat duk tunggu semua nak sembahyang subuh, Nabi selok tirai. Ada dalam beberapa hari tu Nabi main kat sembahyang, tapi Nabi tak boleh jalan properly lah. Sayyidina Ali papa dengan Sayyidina Ibnu Abbas, 2 orang papa. Kadang-kadang Nabi jalan, kadang-kadang ada line, kadang-kadang Nabi jalan tak ada line. Sebab Nabi tak boleh nak angkat kaki tu, berat, seret-seret tu sebab sakit. Tapi sakit pun main kat sembahyang. Sakit pun main jugalah. Ada hari main, ada hari tak main, ada hari macam lemah sangat macam tu, Nabi tak main macam tu. Subuh pagi tu Nabi selak tirai di rumah, Nabi senyum. Semua sahabat nampak Nabi senyum. Senyuman Nabi tu sangat ceria, dan senyuman tu kira macam Nabi tak sakit dah lah. Oh, kami tengok Nabi senyum tu, kami rasa macam seronok sangat lah. Kami bertunggu Nabi nak jadi imam. Ingat gaya macam tu dah sihat elok lah tu, Nabi nak main lah. Yang itulah senyuman terakhir yang kami lihat Nabi SAW senyum. Selepas tu kami tak tengok lagi Nabi. Nabi meninggal pada hari Isnin, sama 12 Rabiul Awal juga, tahun ke-11 Hijrah, waktu duha. Waktu duha sama juga. Dan keadaan selepas wafatnya Nabi SAW tu sangat agak kucak kacir lah. Sebab Sayyidina Umar pun jadi macam tak boleh accept, sebab tak boleh terima Sayyidina Abu Bakar sampai dia boleh tenangkan dia. Lepas Sayyidina Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul, bukanlah Muhammad itu melainkan dia adalah sama Nabi macam Nabi-Nabi yang dulu juga. Sayyidina Umar kata, lepas Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu, baru aku realise dan sedar kata ayat tu ada dalam Quran. Aku macam tak tahu, aku jadi macam bila orang yang sangat aku sayang ni bila tak ada, aku jadi lose control, aku jadi macam tak boleh kawal lah diri, sehingga Sayyidina Abu Bakar mai, dia boleh tenang. Tu ciri pemimpin, tuan-tuan. Yang dia nampak kelang kabut di kalangan umat dia, dia mai ya, semua jadi tenang. Urusan jenazah Nabi SAW dimandikan, diuruskan dengan elok, sehingga di Bani Thaqifah kan kita tahu kisah berlaku, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Tapi ada kisah nak berlaku. Kalau tuan-tuan ada peluang, cari buku-buku khalifah, 4 khalifah ni, baca macam mana berlaku kelang kabut zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah mula dah, tapi keadaan masih terkawal lagi. Ada geng-geng tak mau banyak zakat, tak mau banyak yang tu yang ni, duk pulun perang dengan depa ni ya. Tak ada nak tengok negara. Takbir pula tak lama mana. Zaman Sayyidina Umar baru betul dia gerudi betul-betul. Zaman pentadbiran Islam tu macam-macam dia buat. Dia buat imam berbayang, dia buat bilar berbayang daripada Baitul Mal, sistem Baitul Mal semua dia susun bagi elok balik. Dia mula cipta kalender. Dia satu pemimpin yang berkarisma lah, Sayyidina Umar ni. Dia punya menteri kabinet dia semua luar biasa.
Tuan-tuan balik tengok siapa duduk kerja bawah dia semua jenis, memang jenis pokai ya, mantap ya. Antaranya siapa dia? Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Tu salah seorang. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, dia kata aku tak mau duduk di meja buat kerja pejabat, aku tak mau. Aku nak pergi perang. Dia beritahu Sayyidina Umar, boleh tak aku nak pergi perang? Macam tu punya orang, bukan saja punya. Bukan saja punya. Hebat. Sayyidina Abu Bakar kata, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'an birijalin ka amsali Abi Ubaidah bin Jarrah." Kalau aku bagi kat aku satu peluang untuk aku buat impian, aku teringin sangat satu rumah yang penuh rumah tu dengan lelaki yang jiwa dia sama macam Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia ni staff Sayyidina Umar. Lagi siapa dia staff Sayyidina Umar? Di Mesir siapa dia? Nama dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang doa dia makbul. Tuan-tuan balik rumah buka Riyadhus Salihin, bab hujung Karamatul Jami' Karamatul Awliya, himpunan karamah-karamah para wali Allah. Ada beberapa kisah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada orang buat naya kat dia, dia doa, memang doa dia macam kilat, cak kena dia tu. Ada satu perempuan nama Arwah. Perempuan ni pergi report dekat khalifah. Tak, dia kata apa? Sa'ad bin Abi Waqqas dia curi tanah aku. Dia genjak batu, dia ambil tanah aku sikit. Khalifah panggil dia, Malik Marwan. Khalifah Marwan panggil dia, dia kata ambil tanah dia. Dia kata hang kata aku ambil tanah. Aku ni telinga aku hijau lagi, aku dah dengar Nabi habaq, siapa ambil sejengkai tanah, Allah akan ambil 7 petala bumi hak bawah tu, 7 tingkatnya bumi tu Allah gantung kat tengkok dia. Hampir cari dia tu ke akhirat. Aku dengar Nabi cakap, hamba ni yang cakap macam tu. Tapi dia tak abang aku, staff Sayyidina Umar, dia tak abang lah. Dia pegang Nabi tu, hak bawah tak payah abang. Terus dia doa, arwah buat nanya kat aku, kalau betul dia doa kat aku doa biar buta mata dia, dia mati di tanah yang dia ketak sangat. Dia kata aku ambil kan, biar dia mati nang tu. 3, panjang usia dia, buta mata dia, dan biar dia mati di mana yang dia ketak sangat. Dia kata aku ambil tanah tu. Betul-betul jadi panjang usia arwah perempuan ni, dia buta di hujung usia dia jalan-jalan di dinding, dia pegang di dinding, betul-betul ada satu lubang, dia jatuh, dia mati. Seketui lot tanah yang betul-betul dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas curi tanah tu. Tang tu dia mati tu. Hebat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia pernah doa satu orang lelaki fitnah dia di Kufah. Dia kata, dia pergi report, dia kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata mengarut dia tu semayang pun tak pernah mai, dia suruh kami perang, lepas tu kami penat-penat perang, dia kutip harta ghanimah semua simpan kat dia, tu beda kat adik-beradik dia, semua geng kroni semua. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia dengar, dia kata hamba nanya kat aku, hang calarkan reputasi aku. Terus dia angkat tangan doa. Dia doa apa? Sama, panjang umur dia supaya buta mata dia, panjang umur dia, saya tak pasti buta ke dah, cuma biar Allah fitnah dia. Laki tadi panjang umur dia sampai riwayat kata kening dia ni panjang macam tutup mata habis. Tua sangat lah. Kalau bahasa kita 90 lebih orang marah pula lagi. 100 lebih up sikit lah. 100 lebih parti baru pula. Tak tahu jadi tak BP lah tu dia poin pasal lah. Pada buka parti baru ke, pada parti apa ke, poin pasal panjang ni apa, kening tutup mau habis. Dia kira kena cakap lagu gitu. Umur macam tu tahu dia buat apa? Pakcik ni dia pergi kacau markah. Umur 100 lebih, dia tak boleh kawal tau diri dia. Markah mana lah lewat. Buat apa tu? Boleh naik motor dengan abang. Kalau lah ni lah, naik unta dengan abang, ada orang naik kaldai kena ni apa, Milo ais ke apa. Patut umur macam tu nasihat budak-budak muda ni kan, anak-anak cucu ni, tok wan abang ni baru level. Dia tak boleh kawal diri dia. Dia kata doa Sa'ad dah kena kat aku, doa Sa'ad dah kena kat aku. Dia selalu duk beratik benda tu. Dia cakap gitu. Tu staff Sayyidina Umar lah. Tu khalifah. Riba balik. Pagi tu Nabi SAW meninggal. Ini surah yang kita baca ni tuan-tuan, ini adalah imam terakhir Nabi baca, dan Nabi SAW baca surah Al-Mursalat. Panjang juga. Jadi pada hadis ni ulama gabung dua. Kadang-kadang Nabi tak bagi baca panjang. Kadang-kadang macam Nabi sendiri baca panjang. Jadi betul-betul baca panjang ke baca pendek time maghrib ni.
Bagusnya Baharul Mazi ni tuan-tuan, dia akan bawa kita macam-macam pendapat. Last sekali dia akan buat satu macam jus. Dia blender semua pendapat ulama tu, dia buat keluar kat kita, senang je kesimpulan dia. Itu yang hebatnya kitab kita ni. Dia sama macam kitab-kitab hadis yang lain. Fathul Bari ke, Syarah Imam Muslim ke. Imam Muslim dia bawa macam-macam pendapat, last sekali dia buat conclusion. Hadis tu macam mana kita nak faham dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dia akan bawa juga 4 mazhab, tapi khulasahnya dia tetap balik kepada pendapat Imam Syafi'i. Masalah bacaan pada imam sembahyang maghrib itu boleh ke panjang? Kata Abu Isa Imam Tirmizi ni lah. Dan atas ini hadis dalam masalah yang ke-445 itu, dengan dialah berkata Ibnu Mubarak dan Ahmad dan Ishaq dan kata Asy-Syafi'i, dan disunatkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu bahwasanya makruh. Disebutkan daripada Imam Malik bahwasanya makruh ia membaca bacaan yang panjang pada sembahyang maghrib itu dengan surah yang panjang, seumpama At-Tur dan Al-Mursalat. Kata Asy-Syafi'i, tiada aku makruhkan dia. Imam Malik, mazhab Maliki, makruh baca panjang. Boleh tak? Boleh. Makruh tu maksud dia apa? Tak digemari dalam syarak. Tak digalakkan dalam mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, tiada aku makruhkan dengan membaca surah yang panjang, kerana ada diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku tak kata makruh, sebab terang-terang Nabi sendiri pernah baca surah panjang. Macam mana aku nak kata makruh pula? Dan aku sukakannya bahawasanya dibaca surah yang panjang pada sembahyang maghrib. Bahawa aku sukakan. Bahkan Imam Syafi'i kata, kalau hang baca dalam surah panjang dalam sembahyang, tak apa, okey, bagus, tak ada masalah. Tapi tengok kata ulama, kesimpulan. Ulama ni ulama apa? Ulama Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Adalah amal Nabi SAW daripada waktu maghrib itu dengan membaca surah yang panjang. Begini kerana memberitahu harus membaca panjang. Nabi buat tu bukan nak suruh kita buat selalu. Nabi buat tu nak abang kata, kalau ada orang baca, itu bukan menjadi satu kesalahan. Boleh, harus hukum dia. Harus dalam syarak berbeza dengan harus dalam bahasa Melayu. Harus dalam bahasa Melayu mesti. Harus dalam syarak bagus kalau buat. Macam tu. Yang masyhur dikata ulama dipendekkan bacaan pada maghrib kerana ialah yang sentiasa diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 99% kebiasaan Nabi akan baca pendek. Bila-bila sekali je Nabi baca panjang. Libayani jawaz, kata ulama, untuk menunjukkan kata benda tu tak apa, tak adalah haram, tak payah kita mufaraqah. Tapi tuan-tuan tengok keadaan. Katalah contoh, lepas tu ada kuliah maghrib, kita ada buat sambutan Maulidur Rasul, atau kita ada buat program-program melibatkan perhimpunan para ahli ulama, ada majlis yang besar-besar. Kita amal kalau biasa Nabi buat tu, bila baca pendek-pendek, ringkas-ringkas gitu. Tapi malam tu tak ada apa, kuliah ustaz dah habaq awal dah, ustaz tak sihat, ustaz tak mai. Okey, kita bantai panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 4 orang pengsan. Allah, Yasin maghrib. Try tengok. Maghrib esok tuan-tuan baca Yasin. Tengok dalam grup WhatsApp masjid, apa ada ni, wah dia berarti maki 8 kilo. Tu tak tengok dalam WhatsApp grup kampung ni. Dalam grup WhatsApp taman, grup WhatsApp kedai makan. Dia ni tak kat kampak buat IC semua tak guna sedih, baca maghrib hantar dia baca Yasin. Yasin panjang. Tuan-tuan, Nabi baca tu tuan-tuan tahu bila? Nabi baca tu masa Nabi sakit. Bukan Nabi sihat. Nabi sakit tak sakit dengan sakit. Dalam 4 hari lagi nak meninggal, Nabi baca panjang sembahyang. Itu perangai Nabi SAW. Nabi suka dengan ibadat. Kita panjang berapa minit dah. Kalau lain panjang tak apa, gambar panjang. Allah dah habis dah, sat dah habis gambar. Kalau kita tengok drama ke tu benda syok kan, kata habis apa dah habis pendek, ending tak ada, gambar macam apa ya. Dia marah gambar tu. Dia marah pula kalau habis awal. Kalau hari biasa, kalau benda-benda agama ni dah jadi lama-lama apa. Saya pergi kuliah ada satu bro lah. Bukanlah bro. Saya masuk je tahu dia kata apa. Ustaz, hari ni ustaz nak pergi kuliah pergi apa dia dah.
Saya kata aku start pun belum. Nak suruh aku habis. Tak, saya dah kerja dia dah. Dah kerja ambil lah masalah. Aku bukan bujala tapi lah. Dia tahu ustaz kena habis awal dia tahu. La ilaha illallah. Pangai kita tu. Okey. Nanti kita akan masuk bab bacaan pada sembahyang isyak. Cuma saya nak satu cerita dekat tuan-tuan sebagai satu kisah, sebagai panduan. Mungkin kita boleh bawa balik kisah ni pada diri kita. Beberapa minit nak isyak lagi kan. Kisah berlaku kepada Imam Ibrahim An-Nakhai dengan murid dia Imam A'mash, Sulaiman A'mash. Daripada orang ni, Imam ni apa, Ibrahim Nakhai, dia buta dua-dua, totally lost, tak boleh jalan, tak boleh nampak apalah. Adapun Imam A'mash, dia buta sebelah. Dia bukan buta macam sebelah ibu tak apa clear sangatlah keadaan dia macam tu. Satu hari bila dia berjalan dekat satu kampung, guru dia Imam Ibrahim Nakhai kata sampai kat sini kita pecah dan kita pisah. Hang ikut jalan ni, aku ikut jalan ni. Nanti di hujung jalan kita bertemu balik. Kata Imam A'mash, sebab apa wahai guruku? Dia kata sebab dekat kampung ni, hujung jalan ni ada geng-geng kampung ni, depa suka kutuk orang. Depa ni tak apa dah, buta pun duk buat teruk, duk jalan-jalan, duk rumah lah apa. Depa saja suka cari pasal ngumpat aku lah, banyak kali dah aku dah kena. Jadi aku tak maulah lalu kat situ tu, kita lalu tang ni. Imam A'mash kata, baguslah kita lalu tang ni. Biar kita lalu tang ni, kita sabar je lah. Dia kata apa pun, Allah nanti bagi pahala kat kita banyak. Orang mengumpat kita, yang tu kira satu benda yang bagus tu, kita dapat pahala banyak tu. Tak payah, kita lalu kot jalan ni je. Guru dia Imam Ibrahim An-Nakhai kata apa? Dia kata, biarlah kita ni tak dapat pahala asal jangan kita ni libatkan orang dengan dosa. Sebab apa kita nak dapat pahala dalam masa yang sama kita biar orang lain dapat dosa? Baik kita pisah jalan, dosa pun mereka tak dapat, pahala pun kita tak dapat. Biar kita tak dapat pahala tak apa, kita boleh cari pahala kat lain. Jangan cari pahala dengan dosa yang orang lain buat. Maknanya jangan syok tengok orang buat dosa. Dia buat dosa, dia dia ni buat dosa, dia. Ulama-ulama salaf ni, salafus soleh ni, depa punya otak ataupun fikiran dia tak macam kita. Kita fikir macam lain, depa fikir macam lain. Kita fikir baguslah aku dapat pahala. Ulama dulu dia tak mau orang terlibat dengan dosa. Sifat ihsan depa tu ada. Sifat ihsan. Perangai ni perangai sama macam yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kalau boleh tak mau orang terlibat dengan dosa, tak mau orang jadi ahli neraka. Nabi akan dakwah mereka, bawa Islam, biar kena pukul, biar kena hina, tak apa, aku teruk tak apa, jadi hang jadi elok. Kita punya pick up sekarang ni tuan, aku seorang mau elok, hang teruk tak apa, hang mampu ya. Hang tak semayang pun, hang besar ya. Kadang-kadang jiran kita lama dah, kita duk main ceramah sini seronok semua, sekali saja ringan mulut, ni jom kita sembahyang maghrib sekali hari ni ke apa? Saya tapi sembahyang maghrib sekali. Kita nak ajak tu kita berat. Padahal benda tu nak cari ruang pahala untuk dia. Dalam hidup di dunia ni tuan, kita kena ada satu sifat da'i kena ada dalam hidup kita. Da'i ni apa dia? Dia mengajak orang ke arah kebaikan. Sebab tu bila orang tanya para ahli ulama, kata orang yang ajak orang ke arah kebaikan, ajak orang nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, perangai itu perangai yang baik. Sebab kalau orang tanya ulama apa hukum orang tak sembahyang, Imam Hasan Al-Banna, orang tanya orang tak sembahyang macam mana dia masuk neraka tu, dia kata tak, orang tak sembahyang hukum dia hampir ajak dia main sembahyang. Itu dia yang betul. Orang tak sembahyang, kita suka kutuk orang, so kita pandang rendah ke orang. Atau perangai itu tuan-tuan kalau boleh kita elakkan dalam diri kita. Kita hak main sembahyang, main masjid, main surau ni semua alhamdulillah bagus dah. Kita fikir macam mana kawan kita seorang boleh main juga masjid surau sama kita. Hari ni kita main surau masjid ni ada 2, 3, 40 orang. Kalau seorang kita fikir macam mana nak tarik seorang main sama-sama dekat kita, paling kurang dia boleh main sembahyang pun tak apa dah. Tentu boleh nampak jumlah kehadiran orang main sembahyang tu akan lebih lagi. Dia dah okey, dah lama sembahyang, mungkin dia kuliah dia segan.
Pelan-pelan kita ajak dia main kuliah pula. Bagi dia pun jadi seronok duduk di masjid surau ni. Tapi tak semua orang dia rasa seronok. Ada orang dia rimah duduk di masjid surau, dia tak biasa. Nanti dia dah biasa, dia okey lah. Kita pun dulu bukan beranak-beranak dalam masjid, kan beranak-beranak pakai serban. Saya ada tuan-tuan beranak tak pakai apa. Saya ada tuan-tuan semua beranak tak pakai apa. Lepas tu barulah pelan-pelan bagus sarban, jubah, janggut, kuliah, kitab semua. Celah-celah ni yang kita pun jadi bagus. Maka apa salah kita sama-sama ajak kawan-kawan kita yang lain untuk dekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil pengajaran daripada kisah yang disebut oleh Ibrahim Nakhai dengan anak murid dia Imam A'mash rahimahullah ta'ala. Okey, itu saja yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan. Nanti minggu-minggu depan, bulan depan lah insyaAllah. Esok kuliah subuh saya kat Masjid Bayan Baru, Masjid Bayan Baru. Tuan-tuan sempat boleh semua sana insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.